Sambung pembangunan atur cara. Jadi untuk pembangunan atur cara setiap fasa ni awak kena masukkan elemen computational, computer thinking. Kena masukkan setiap fasa tu kena masukkan elemen computer thinking. Kita ada 5 fasa. Okey, sebelum tu kita nak tunjuk satu video. Cuba tengok video ini. Semua nampak di komputer masing-masing ada? Baca ayat dia tu, bahasa Melayu tu. Okay, kita ada 5 fasa. So, hari ini kita akan belajar fasa yang pertama, iaitu fasa analisa masalah. Fasa yang pertama dalam tajuk ini adalah fasa analisa masalah. Jadi dalam fasa analisa masalah, tulis, nanti tak ingat. Ini fasa pertama. Jadi dalam fasa analisis masalah, pengatur cara perlu, apa yang perlu awak buat nanti awak akan terima satu tajuk. So awak kena tulis mengikut fasa-fasa. Jadi dalam fasa yang pertama ini, yang pertama apa yang perlu awak buat ialah kena menjalankan temu buah dulu. Tajuk yang cikgu bagi nanti, sebelum awak buat, yang pertama awak kena jalankan temu buat dengan mereka-mereka yang berkaitan. Bukan temu buat barang-barang je. Tangkap je, kena kita tengoklah nak temu buat siapa. Tajuk apa nak buat. Lepas tu kena buat kaji selidik. Dan juga kena buat pemerhatian bagi mengetahui keperluan pengguna. Siapa nak guna sistem kita nak buat tu. So kita kena buat dulu temu buat. Kena buat kaji selidik. Kena cari maklumat-maklumat lain dalam internet. Macam mana? Macam buat kerja khusus. Lepas tu kena, tujuannya kita nak tahu apakah keperluan pengguna dalam sistem yang kita nak buat tu nanti. Ini yang pertama yang perlu ada dalam fasa analisis masalah. Yang kedua, jadi projek ni awak buat lah. Macam ni untuk markah 3 awak. 30 markah. 30 markah. Masa kalau awak buat, ada dapat markah dah. Jadi untuk lulus ISK, awak ada peluang yang besar nak lulus, nak skor. Okey, yang kedua, kita kena pasti masalah. Nanti ada contoh. Kita mengenal pasti masalah. Lepas tu kita perlu tahu apa keperluan sistem. Nak guna apa? Nak guna Python ke? Nak buat sistem tersebut? Nak guna Scratch ke? Jadi awak boleh guna dua nanti. Sama ada nak guna Python sebagai pengaturcaraan sistem, ataupun awak nak guna Scratch. Saya akan bagi contoh dua-dua. Python pun ada, Scratch pun ada. Dan juga sasaran pengguna. Siapa yang akan guna sistem yang buat tu? Guru kena guna, pelajar kena guna, pekedai ke? Bergantunglah. Okey? Bagi membuat penyelesaian masalah, bagi kita nak menyelesaikan masalah. Okay, yang ketiga,
Yang ketiga, awak kena menentukan input apa yang perlu pengguna masukkan dalam sistem awak. Yang awak buat tu menentukan input, tahu kan masuk input. Apa pengguna nak masuk? Proses. Apa proses yang akan dibuat nanti? Bila pengguna masukkan input, lepas tu apa jadi? Dan apa yang akan ada pada output? Output dia apa yang awak nak dia keluar, bagi atau cara yang kita bina. Okey? Bagi atau cara yang kita bina. Boleh faham tu? Lepas tu bagian lain pula. Tu dalam pasal lain cerita alih. Cerita alih dalam pasal lain. Ini yang ketiga. Tiga je kot, ada lagi. Okey, tiga je. Tiga je. Jadi ketiga-tiga ini menjalankan temu bual, kaji selidik dan pemerhatian bagi mengetahui keperluan pengguna. Ini yang perlu ada. Itulah ikut bergantung pada sistem yang awak buat. Yang kedua, mengenai pasti masalah apa keperluan sistem dan sasaran pengguna. Dan yang ketiga, kena menentukan input, proses, output bagi atau cara yang kita bina. Jadi kesemua ni dalam fasa analisis masalah ada tiga dah. Kesemua ni, jadi setiap bahagian-bahagian tersebut, tulis ni. Setiap bahagian-bahagian tersebut perlu menggunakan konsep pemikiran computational. Perlu ada elemen, perlu ada konsep pemikiran computational. Itu kita dah belajar, ada 4 kan. Pertama, leraian. Yang kedua, penghitungan corak. Yang ketiga, peniskalaan. Yang keempat, perintelakan. Awak boleh pilih mana-mana. Kena masuk dalam setiap bahagian tersebut. Ada 3 bahagian tu. Boleh baca tak buku ni? Cikgu suruh baca. Boleh baca tak? Baca kan? Baca. Lepas seorang yang baca. Okey ya? Contoh. Cikgu bagi satu masalah kawan. Kita ada 3 contoh. Batu dan kilometer. Contoh 1. Buat contoh 1. Batu dan kilometer. Apa awak faham batu dan kilometer? Apa yang sistem yang kita boleh buat? Batu dan kilometer. Berkenaan dengan apa? Jarak. Jarak apa? Jarak satu tempat ke satu tempat. Apa kaitan batu dengan kilometer? Jarak batu dengan kilometer mana jauh? Satu batu dengan 1 kilometer mana jauh? Batu jauh. Saiful, rumah awak berapa batu? Daripada sekolah. Berapa batu rumah awak daripada sekolah? Berapa batu? 2 batu. Kilometer? Berapa kilometer? Kalau dalam kilometer, berapa kilometer? Jadi batu ni istilah tok lama. Orang dulu dia guna jarak, dia guna batu. Sekarang kita guna kilometer, betul? Jadi maksudnya tajuk ni kita nak buat, nak tukar, nak convert daripada kilometer ke batu. Kita masuk kilometer, jawapan dia keluar dalam jarak batu. Okey? Boleh faham tu? Kita nak buat pertukaran kilometer dan batu. Yang pertama, kita guna teknik leraian. Tulis yang tu. Yang pertama, kita guna teknik leraian. Iaitu kita meleraikan masalah kita batu dan kilometer. Batu dan kilometer. Jadi yang pertama, kita gunakan teknik leraian. Iaitu kita meleraikan, kita pisahkan masalah yang besar, yang rumit kepada masalah yang lebih kecil.
kita kena lerai batu dan kilometer. Yang pertama, apa yang perlu awak lerai? Yang pertama, awak kena membuat dulu pengguna. Mana membuat pengguna untuk mengetahui keperluan objektif menukar jarak batu dan kilometer. Macam tadi lah cikgu tanya saya pun, rumah dia buat batu. 2 batu jawabnya. Berapa kilometer? Tak tahu. Nak tahu batu dan kilometer mana yang lebih jauh? Sama. Yang sama mengapa ditukar? Kita guna batu kan sama kilometer. Satu batu sama dengan 1 kilometer. Nanti kita tengok. Malah lain pula. Okey, yang pertama kena temu bual. Pengguna mengetahui keperluan objektif menukar jarak batu kepada kilometer. Okey, itu yang pertama. Ini yang pertama. Awak kena tanya siapa. Tanya cikgu matematik ke, tanya ayah awak pun boleh. Tanya orang lama-lama. Batu dan kilometer mana lebih jauh? Awak kata sama. Yang kedua, kena cari maklumat dalam internet. Rupanya satu batu sama dengan 1.609 darab kilometer. Mana lebih jauh? Batu atau kilometer? Ya Allah, mana lebih jauh? Batu atau kilometer? Satu batu sama dengan 1.609. Okey, seterusnya. Apa lagi yang perlu ada dalam teknik leraian tersebut? Berkenaan dengan batu dan kilometer. Seterusnya, awak kena menentukan input. Kerana input dia ialah kilometer. Pengguna akan masuk kilometer. Soalan dia, masukkan jarak rumah anda dalam kilometer. Dia masuk 3. Bila dia masuk 3, dia terus dapat, dia akan proses 3 darab 1.609. Dan output dia ialah batu. Okey, seterusnya menentukan proses formula. Batu sama dengan 1.609 darab kilometer. Nanti awak nak buat nanti sama dengan ni. Awak kena tulis dalam report awak nanti sama pasal pembangunan apa yang awak buat. Ni contoh ni. Okey. Menentukan batu, formula dia, batu equal 1.609 darab kilometer. Okey. Sebab jawapan output dia kita nak batu. Nak batu. Okey, seterusnya menentukan output iaitu batu berdasarkan kilometer yang diinputkan. Jadi pengguna akan masukkan kilometer. Okey, yang ketiga, yang seterusnya kaedah penyelesaian. Siapa nak selesai dulu? Kaedah penyelesaian menggunakan bahasa pengaturcaraan Python. Yang ni awak dah tentukan apa sistem yang awak nak guna. Apa sistem yang awak nak guna. Sekarang ni awak nak guna, kita akan guna pengaturcaraan Python yang telah awak belajar semasa tingkatan 2. Ya. Tingkatan 1 itu awak dah belajar Scratch. Dan 2 awak belajar Python. So, yang ni kita akan guna Python. Kenapa tak awak dah telah meleraikan masalah tersebut? Kenapa lagi? Masalah kita batu dan kilometer. Awak lerai, senaraikan satu-satu. Pertama, awak membuat. Yang kedua, awak mendapatkan formula dari internet. Yang ketiga, tentukan input. Yang keempat, awak menentukan proses apa dia yang perlu dibuat. Yang kelima, menentukan output. Yang keenam, kita buat penyelesaian. Nak guna Python. Ini masuk teknik leraian. Satu. Yang kedua, pengecaman corak. Dalam teknik pengecaman corak, apa yang perlu kita buat? Apa yang berlaku? Kita mengkaji bahagian-bahagian tertentu dengan melihat persamaan dan perbezaan. Tadi awak dah lerai. Masalah tadi kan? Ada berapa awak lerai tadi? Ada 6.
5, 6. Ada 6 Daripada ada 6 tu, awak kena kaji pula setiap bahagian tersebut. Lihat, kita cari persamaan dan perbezaan. Setiap bahagian yang telah awak leraikan. Contohnya, kita guna persamaan batu. Sama dengan 1.609 darab kilometer. Menggunakan persamaan batu sama dengan 1 batu sama dengan 1.609 kilometer. Kita gunakan persamaan tersebut. Yang kedua, kita gunakan operasi darab. Dan kita dalam Python kena tukar operasi darab tersebut kepada simbol star. Tak boleh guna X. Kalau X, Python tak boleh baca apa maksudnya, apa operasi yang berlaku. Jadi kita dua itu ada belajar kan? Operasi. Dalam programming, darab simbolnya ialah star. Awak dah belajar masa tingkatan 2 itu. Ini pengecaman corak. Dalam fasa pertama, awak dah guna 2 teknik computational dah ni. Leraian tadi yang pertama tadi. Yang kedua teknik pengecaman corak. Okey. Ada lagi, kita boleh guna lagi teknik peniskalaan. Teknik peniskalaan maksudnya kita membuat pemerhatian aspek yang penting dalam keperluan penyelesaian. Kita cari aspek yang penting. Kalau tak penting kita buang. Pertama, nilai kilometer yang dimasukkan. Kalau tak masuk nilai kilometer, tak jalanlah sistem kita. Ini yang penting nilai kilometer. Jadi soalan yang awak kena tanya itu, kena tulis, masukkan jarak kilometer anda. Mana pengguna akan masuk nilai kilometer. Yang kedua, formula. Kalau tak ada formula, tak adalah input outputnya. Formula dia apa? Kita nak tukar nilai kilometer kepada nilai batu. Iaitu kita guna kita guna nilai kilometer darab dengan 1.609. Dia akan dapat jawapan batu. Mana jauh? Batu dah kilometer. Mana jauh? Betul ke? Awak masuk 1 kilometer. Berapa jawapan dia? Formula dia tadi berapa? 9. Kalau awak masuk, pengguna masuk 1 kilometer. Berapa jawapan batu dia? Darablah dengan 1.609. Berapa jawapan dia? 1.609. Mana jauh kilometer ke batu? Batu lah. Penyelesaian masalah. Awak kena buat satu ayat. Saiful adalah seorang juruukur. Dan dikenali membina satu atur cara menggunakan pengaturcaraan Python bagi menukar jarak dari kilometer kepada batu dengan menggunakan formula batu sama dengan 1.609 darab kilometer. Maksudnya batu lagi jauh lagi daripada kilometer. Ini contoh penyelesaian masalah. Awak perlu buatlah, awak kena tulis. Awak kena create satu masalah daripada batu dan kilometer. Kena ambil perhatian nanti nak buat ni. Setiap orang cikgu akan bagi soalan yang berlainan. Tak sama. So, kena tulis ni. Kena buat program, kena buat jata alim, macam-macam. Ini ikut fasa-fasa. Ini fasa pertama baru ni. Seterusnya apa lagi yang perlu awak tulis dalam penyelesaian masalah? Seterusnya kena tulis hasil akhir yang dipaparkan adalah seperti berikut. Awak kena tulis. Okay, kena tulis. Input dia kilometer, proses dia batu sama dengan 1.609 darab kilometer, output dia batu. Jadi dia akan keluar jaraknya dalam batu. Sekarang ni ada lagi contoh lain. Ada lagi contoh isi padu kon, benda yang sama. Dan yang ketiga ada lagi contoh yang ketiga purata 3 nombor. Okey. Jadi cikgu nak awak salin semua sekali. Contoh ada 3. Yang tadi cikgu dah tegang contoh yang pertama. Contoh yang kedua salin. Contoh yang ketiga salin. Cikgu nak tengok. Okey, jadi setakat itu saja untuk hari ini.